Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada murid. Murid, lama dah kita tak jumpa. Cikgu harap murid-murid semua sehat dan selamat. Selamat belajar di rumah. Baca buku, ulang kaji, supaya tidak ketinggalan dalam pelajaran. Baik, hari ini kita akan belajar untuk kelas bahasa Melayu kita berkenaan dengan karangan, membina kerangka karangan dan menulis karangan. Buku teks muka surat 20. Baik, untuk kelas hari ini ada 2 kelas cikgu ajar, 3 pintar dan 3 rajin. Cikgu harap dapat mengikuti kelas ni, mengikut cara-cara ataupun teknik untuk membina kerangka dan menulis karangan, supaya karangan kita tu menjadi lancar dan dapat ditulis dengan baik. Baik, tajuk karangan kita adalah Tangga Batu Rumah Tradisional Melaka, seperti yang ada terdapat dalam muka surat 20. Baik, biasanya karangan kita mempunyai 3 aspek, itu pendahuluan, isi-isi dan penutup. Ini mesti ada pendahuluan. Pendahuluan ni kita tulislah ayat-ayat yang menerangkan secara umum tentang sesuatu perkara berkenaan dengan tajuk. Umum je, 2 atau 3 ayat tulis, tak payah panjang-panjang. Manakala isi-isi ada dalam muka surat ni, isi-isi dia ada banyak, tengok, besar dan menarik. Tangga batu tu besar dan menarik. Ini contoh yang gambar ni ada kan. Semua cikgu rasa semua murid pernah tengok tangga batu ni kan. Semua ada pernah tengok tangga batu yang menarik macam ni dekat negeri Melaka kan. Ini negeri lain pun ada tapi tak banyak, sikit. Melaka banyak. Menarik, corak dia warna-warni macam ni. Biasanya isi-isi ni contohnya besar dan menarik, daripada simen berhias jubin. Banyak jubin dekat sini, ditampas kat sini, kat sini, tangga batu ni simen banyak. Dihias dengan jubin. Jubin diperbuatnya daripada negara China. Seterusnya reka bentuk seolah-olah mengalu-ngalukan kedatangan tetamu. Dia berdepang macam tu, maknanya dia menjemput tetamu naik. Biasanya 3 hingga 9 anak tangga. Dia mesti 9 ataupun paling kurang 3 anak tangga. Kalau rumah tu rendah, 3 lah anak tangga. Kalau tinggi, 9 anak tangga. Cuba awak kira ni anak tangga ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 anak tangga campur dekat atas. Okey, biasanya anak tangga ni bilangan dia ganjil. Ni ganjil. Okey, nampak kan? Seterusnya bahagian bawah besar, nampak? Bahagian bawah besar supaya ramai orang boleh naik. Manakala bahagian atas dia kecil. Kecil untuk pintu. Betul. Terus ke pintu, kecil. Ini contoh-contoh isi dia. Baik, kita isi-isi ni terlalu banyak kan. Banyak ni kita biasa bolehlah campurkan. Besar dan menarik ni kita campurkan daripada isi yang seterusnya daripada simen. Contoh macam ni, isi 1 besar dan menarik daripada simen. Apa yang besar dan apa yang menarik? Mestilah tangga tu kan. Dan diperbuat daripada simen supaya kukuh. Isi kedua biasanya tulis yang macam yang ada kat atas ni, berhias jubin dan daripada Cina. Tengok, berhias jubin dan daripada Cina. Kita gabungkan isi kedua ni, berhias jubin. Awak ulas, tangga batu tersebut banyak
berhiaskan jubin-jubin yang menarik daripada Cina. Contohnya macam itulah. Awak tulis ulas, panjangkan kataan ya supaya jadi ayat. Boleh kan? Tiga rajin. Cikgu harap boleh lah. Belajarlah sikit-sikit. Baik, seterusnya isi ketiga. Isi ketiga. 1, 2, 3. Reka bentuk dia ni, isi ketiga. Reka bentuk seolah-olah mengalu-ngalukan kedatangan tetamu. Kan dia kembang macam tu, dia mengalu-ngalukan kedatangan tetamu supaya orang boleh naik datang rumah dengan selesa. Dan anak tangganya genap sehingga 3 hingga 9 anak tangga. Dia ni genap. Ganjil, genap pula, dia ganjil. Jadi awak olah lah ayat. Contohnya macam ni. Tangga batu rumah negeri di Melaka biasanya dibentuk seolah-olah mengalu-ngalukan kedatangan tetamu. Ia juga terdapat bilangan anak tangga 3 hingga 9 anak tangganya. Itu isi ketiga. Awak buatlah ayat macam tu. Baik, isi keempat. Bahagian bawah dia besar, bahagian atas kecil kan. Awak perasan kan, nampak? Bahagian besarnya di bawah, bahagian atas dia kecil, anak tangga tu. Jadi awak buatlah ayat, gabungkan dua-dua macam ni. Boleh 2 ayat untuk isi yang keempat. Ni, isi keempat. Bahagian besar bawah, bahagian atas kecil. Jadi awak gabungkan 2 ni, jadikan isi yang keempat. Buatlah ayat pendek untuk isi keempat. Contohnya bahagian bahagian tangga biasa ini negeri Melaka, contohnya mempunyai bahagian besar di bawah, manakala bahagian kecil terdapat di atas anak tangga. Mengembang macam tu. Baik, jadi keseluruhan isi kita boleh dapat 6 perenggan termasuk pendahuluan dan penutup. Kita dapat 6 perenggan dah. Kan? Penutup kita dapat 1 lagi perenggan. Jadi 6 perenggan. Okey, penutup biasanya tak payah panjang, tulis pendek je. Penutup tu adalah rumusan ringkas daripada kita buat tadi, keseluruhan daripada karangan tadi. Kita ulas balik, kita simpulkan balik di bahagian penutup. Penutup kita ni. Contohnya dalam buku teks ni, penutup dia. Ada tadi dalam buku teks ni. Contoh dia. Keunikan tangga batu pada rumah tradisional Melaka merupakan warisan seni bina yang tinggi nilainya. Itu penutup kita. Generasi muda perlu mempertahankan warisan seni ini agar terus kekal. Ini penutup dia dah bagikan. Kita tulis sajalah penutup macam ni. Boleh ya. Saya harap kelas 3 pintar dan 3 rajin hari ni boleh buat membina kerangka karangan dan seterusnya menulis karangan tersebut. Boleh ya, tulis terus dalam buku. Dan selamat menulis karangan hari ini. Terima kasih.